وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 43, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 43, baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil tabligh. Dalil tabligh, tabligh menyampai oleh sekalian Rasul akan sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada sekalian umat. Dalil tabligh, dalil atas pegangan kita, Rasul menyampaikan. Jadi permulaannya bicara berkaitan dengan hukum akal. Wajib pada akal Rasul menyampai. Mustahil pada akal Rasul sembunyi ataupun susu kitman. Nilai kut jalan akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal ni adalah perkara yang diputuskan melalui akal. Kita fikir dengan akal kita, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul yang tidak dapat dengan usaha, melainkan akidah falsafah yang kafir mengatakan bahawa Rasul bukan pilihan Allah, tetapi atas usaha manusia sendiri naiklah pangkat Rasul, pangkat Nabi, pangkat Rasul tu puak falsafah kafir. Mereka menyatakan bahawa Nabi Rasul ni dapat dengan usaha. Nabi Rasul bukan dapat dengan usaha pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menjadi wali Allah, aulia illah, dapat dengan usaha. Nak dapat pangkat kewalian, itu dapat dengan usaha. Nak dapat pangkat nubuah kenabian, nak dapat pangkat risalah kerasulan, itu pilihan Allah, bukan dapat daripada usaha manusia. Falsafah tidak. Rasul dapat dengan usaha. Yang dapat dengan usaha adalah pangkat kewalian tu, dapat dengan usaha. Mana wa ibadah nak naik pangkat menjadi aulia. Adapun untuk naik pangkat Nabi Rasul, itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata tak dapat dengan usaha. Tetapi jangan kita lupalah, walaupun saya sebut tadi naik pangkat wali dapat dengan usaha, sebagaimana kitalah menunaikan kewajipan belajar fardu ain adalah usaha kita. Bila diwajibkan ke atas kita, makna usaha kita. Kita wajib beramal, wajib bersembahyang contohnya. Maka bersembahyang tu dipanggil usaha kita. Yang mana hak pilihan dan usaha kita ni lah barulah diwajibkan kepada kita.
Belajar itu usaha diwajibkan kepada kita. Sembahyang itu usaha diwajibkan kepada kita. Mana belajar ni dapat tu usaha kita. Sembahyang dapat tu usaha kita. Nak naik pangkat kedudukan wali usaha. Tu cerita hak zahir lah. Tapi hakikinya segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah. Mana apa ni? Pilihan Allah dan perbuatan Allah. Pilihan kita dan perbuatan kita itu pada zahir. Hakikinya tetap ikhtiar pilihan Allah. Tetap af'al perbuatan Allah. Itu hakiki dia. Tapi kita di sunnah wajib berpegang kita ada pilihan dan kita ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tu tetap qada dan qadar Allah. Tapi kita sebutlah, belajar tu pilihan kita dan usaha kita. Beramal tu pilihan kita dan usaha kita. Nak naik pangkat kepada pangkat wali dapat dengan usaha seseorang. Nak naik pangkat Nabi dan Rasul, itu tak dapat dengan usaha seseorang, pilihan Allah. Tapi sebenarnya semua perkara, belajar kita, semayang kita, naik pangkat wali, semuanya adalah ikhtiar, pilihan dan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap ada waktunya. Jadi Rasul ni pilihan Allah. Kita nilai ku akal, Rasul pilihan Allah ni. Allah memilih Nabi naik pangkat Rasul, Nabi permulaan naik pangkat Rasul untuk menyampaikan kepada umat. Pastilah Rasul yang dipilih oleh Allah ni menyampai. Kalau Rasul yang Allah Ta'ala pilih untuk menyampaikan hukum kepada umat, tiba-tiba Rasul ni tidak menyampaikan, sembunyi, makna kalau kita cerita kok Allah salah pilih. Apa ada ni? Mustahil seumpama tu. Macam kita lah, kita ni orang jahil kan, kita tengok keluar dia orang baik, maka kita pun tugaskan dia supaya sampaikan. Sampaikan apa ni? Macam sampaikan bantuan lah. Contoh, kita buat contoh. Mana kita nampak dia orang baik, kita pun minta tolong kepada dia, sampaikan bantuan. Contoh sekali bantuan banjir lah kita kata. Apa-apa bantuan. Tiba-tiba tak siapa. Orang apa ni? Lesak. Apa ni? Tiri. Apa ni? Gitulah tau. Lesak, tiri, bocor. Tengah jalan. Tak siapa di tempat yang sepatutnya disampaikan tu. Mana kita pilih seseorang ni tak sebarang dah kita pilih. Takkan kita pilih orang yang kita tidak percayai ni, tengok dia ni memang kita boleh harap. Jadi kita nak pergi sendiri, tak pergi. Orang pergi dah tak apalah. Kita suruh dia tolong sampaikan. Tiba-tiba tak siapa. Mana? Tak siapa bantuan tu. Sebab apa? Sebab kita jahil. Panggil apa ni? Salah pilih orang lah tu. Yelah memang kita jahil sebab kita hanya tengok kok luar okey lah. Tak sangka lah pula dia nak lesak tengah jalan. Contoh. Sebab apa? Sebab kita salah pilih kerana kita jahil. Allah pilih seseorang menjadi rasul untuk menyampaikan hukum kepada umat. Tiba-tiba seseorang tu tidak menyampaikan. Jadi Allah ni tersalahlah pilih. Mustahil sama sekali. Jadi fikir kau akal, rasul pilihan Allah pasti menyampaikan. Akal tak terima, tak logik pada akal, tak masuk di akal. Rasul pilihan Allah untuk menyampaikan hukum, tiba-tiba kitman, sembunyi, akal tak terima. Apabila akal memutuskan sungguh Rasul ni menyampaikan, tak sama sekali Rasul sembunyi, kita pun berpegang di akidah. Kita pun berpegang di akidah. Ini dipanggil wajib syarak. Kalau tadi itu hukum akal, wajib akal Rasul menyampaikan.
Mustahil akal, rasul kitman, rasul sembunyi. Itu akal. Bukan pegangan, bukan syarak. Akal ni hanya wasilah. Panggil apa ni? Wasilah ni panggil tangga. Tangga kepada matlamat belajar ilmu tauhid adalah pegangan. Itu matlamat belajar ilmu tauhid, pegangan. Bukan duk main wajib akal, mustahil akal, wajib akal, mustahil akal. Tak siapa matlamat begitu. Tapi hukum akal tadi panggil tangga kepada matlamat kitanya. Matlamat kitanya berpegang tu lah, itu matlamat kita. Tapi nak berpegang tu jalannya akal. Jadi wajib pada akal, rasul menyampaikan. Mustahil pada akal, rasul sembunyi. Dan akal memutuskan seumpama tu, tentu sungguh rasul menyampai, tentu dak rasul sembunyi, kita pun berpegang di akidah kita. Rasul menyampai, rasul tidak sembunyi. Ini hukum wajib syarak dipanggil. Kita pun berpegang di akidah, rasul menyampai, dan kita berpegang di akidah rasul tidak sembunyi. Sembunyi mustahil. Akal tak terima rasul sembunyi. Kita pun berpeganglah di akidah kita, rasul tidak sembunyi. Yang pertama kita pegang, rasul menyampaikan satu kewajipan syarak yang kita tunaikan. Pahala besar. Ini kewajipan syarak tauhid ni. Satu laginya, kita berpegang di akidah kita, rasul tidak sembunyi. Ni kewajipan syarak yang kedua. Dia ada satu lagi kewajipan syarak. Kita berpegang dah rasul menyampaikan, kita berpegang dah rasul tidak sembunyi, kita wajib pada syarak berdalil. Ni nak cerita dalil pula. Ni dalil ni kewajipan syarak lah ni. Dalil ni kewajipan syarak atas kita. Berdalil pahala dalam bab akidah. Tidak berdalil, khilaf ulama, berdosa ataupun iman tidak sah. Ada gitu. Kan dahulu ada bicara dah kan berkaitan dengan dalil. Apa hukum syarak pada berdalil? Apa hukum syarak pada muqallid? Dahulu. Muqallid ni orang yang turut orang semata-mata dalam bab pegangan tanpa berdalil sendiri. Dipanggil muqallid. Orang yang taklid orang, turut orang semata-mata, tidak ada dalil sendiri. Ni muqallid dia panggil. Jadi wajib pada syarak berpegang tiap-tiap satu akidah berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul. Wajib pada syarak berdalil. Tiba-tiba muqallid tidak berdalil. Satu pandang mengatakan, pandangan muktamad, dia menyatakan bahawa iman dia masih lagi sah tapi berdosa. Satu pandang dhaif mengatakan bahawa iman makrifahnya tidak sah, kafir lagi. Sebab berdalil ni sama ada wajib pada usul pegangan ataupun wajib pada furu' pegangan. Dia gitu di khilaf ulama lah. Wajib pada usul pegangan, ni berpegang, rasul menyampaikan. Kemudian wajib berdalil. Wajib berdalil ni setengah mengatakan bukan wajib usul, wajib furu' kepada usuluddin, cabang kepada pegangan. Hak wajib pegangan sungguhnya berpegang, rasul menyampaikan, berpegang, rasul tidak sembunyi. Itu wajib pada pegangan. Wajib berdalil adalah wajib kepada furu' pegangan dia, cabang dia. Berpegang, okey, berpegang. Cabang dianya berdalil. Tidak berdalil, dosalah kamu sebab kamu tidak menyempurnakan dia punya cabang kepada pegangan. Tapi kalau tidak berpegang, rasul menyampaikan, waktu sahlah kafir. Baik itu usul akidah, tapak akidah, beriman dengan rasul ni. Kita beriman dengan rasul yang bersifat dengan tabligh ni, berdalil itu wajib pada usul juga ke wajib pada cabang dia? Wajib pada cabang. Itu pandangan yang muktamad.
Mana tidak berdalil, usuluddin dia, tapak dia masih lagi sah. Tapi furuk cabang tak ada, berdosalah kamunya. Dia gitu. Sangat pandang ada. Sebagaimana berpegang Rasul menyampai, wajib pada usul, pada tapak pegangan, berdalil pun sama juga. Tidak berdalil, tidak sah iman, tidak sah makrifah. Itu pandangan daif. Yang bicara terdahulunya berkaitan dengan wajib pada syarak berdalil. Tiap-tiap satu pegangan hak berkaitan dengan sifat Allah dan berkaitan dengan sifat Rasul. Sebab permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Permulaan agama adalah berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Atas pandangan yang masyhur lah, dia akan bicara di hadapan. Atas pandangan muktamad 36 dia akan bicara di hadapan. Itu permulaan agama. Selepas kita kejap berpegang dengan Allah dan Rasul, dengan sifat-sifat Allah dan Rasul, kita pun berpegang dengan perkara yang disampaikan oleh Rasul. Mana? Berpegang, beriman dengan malaikah. Berpegang, beriman dengan kitab-kitab. Sebab apa? Sebab kitab-kitab ada Rasul yang cerita, Nabi SAW yang cerita. Kemudian beriman dengan Rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain pun Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kepada kita. Beriman dengan hari kemudian, berlakunya tiup sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Itu pun perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Jadi bila kita berpegang dengan Allah dan Rasul, beriman dengan Allah dan Rasul, berakidah dengan akidah 50, maka kita pun akan beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa datang. Dan kita beriman dengan Rasul ni benar. Jadi bila kita berpegang Rasul benar, makna apa yang Rasul cerita, malaikah ke, kitab-kitab terdahulu ke, kiamah ke, kita berpegang Rasul benar, maka perkara yang disampaikan oleh Rasul benar, kita wajib beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Kita pun beriman dengan malaikah. Mana dalil? Mana dalil? Beriman dengan malaikah, mana dalil? Pada ni dalil ayat Quran lah. Dalil ayat Quran, mana dalil? Dalil, mudah ukti dalil pada Quran banyak tu. Tak apa tak berdalil pun, sebab kita sudah beriman dengan Allah dan Rasul. Cerita malaikat dan Rasul yang bawa, cukup dah. Kita beriman je. Kita beriman dengan berlakunya qiyamah. Mana dalil? Mana Al-Quran cerita bab qiyamah? Mana Al-Quran cerita bab akan dibangkitkan kembali? Mana Al-Quran cerita bab hisab? Mana Al-Quran cerita bab syurga dan neraka? Ada belaka dalam Quran. Dan mana dalil ayat ni mana? Tak ingat kita ni. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita berpegang tadi dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul-rasul yang lain, dengan kiamah, semata-mata kerana Rasul yang cerita. Yang mana Rasul ni kita beriman dengan merekanya dengan sifat-sifat Rasul ni. Dan sifat-sifat Rasul ni dengan berdalil. Jadi sebab pokok dia adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi beriman dengan Allah dan Rasul ni berpegang dah. Kena dalil. Apa dalil? Kena dalil. Kena kejap situ. Sebab apa? Kalau cabut situ, cabut habis. Malaikah pun tak ada. Habis cabut. Tak ada ni. Apabila cabut hak beriman dengan Rasul, tak adalah beriman dengan malaikah. Kalau Rasul tidak diimani, lepas tu malaikah Rasul yang cerita, maka habis hak lain. Sebab itulah hak permulaan, hak umbinya Allah dan Rasul, akidah 50 ni berpegang satu-satu, berdalil. Pada ni ini cerita bab iman. Hak zahirnya naik kepada 2 kalimah syahadah. Tu zahir. 2 kalimah syahadah tu kan. Hak tu zahir, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Tu zahir Islam. Ni hak iman dalam ni.
Bila zahir menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, kita pun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Penyaksian bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nabi Rasul ni sifat dia macam mana? Ni bicara bab sifat. Ni pergi kepada iman lah. Tapi hak zahirnya dua kalimah syahadah. Yang mana di awal kitab Pati Paridah kita dahulu, iman, Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Tiga-tiga ni tidak berlazimang ni. Dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi hati dia tidak beriman. Kafir di sisi Allah, kafir hukum akhirah. Islam di sisi manusia, Islam di sisi hukum dunia. Jangan lupalah kita bicara dahulu. Nak permulaan bicara kita Pati Paridah ni. Jangan pergi faham salah tu. Orang Islam pasti beriman. Tu salah sangat tu. Abang jahil di umbi, abang tidak erti sangat nak beza. Islam, iman. Cuma beginilah kita, Islam lain, iman lain. Tapi dia sebut kata orang Islam, yakni yang beriman. Dia kalau sebut orang Islam yang beriman, Islam tu hak zahir, iman ni hak hati. Kan ada ni. Tapi kalau hanya sebut orang-orang Islam, orang muslimin dan muslimat, orang Islam lelaki, orang Islam perempuan, dah mukmini mukminat, orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, kenapa tidak disebutkan? Tak payah dah. Bila sebut kata orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Bila sebut kata orang yang beriman yang Islam. Bila sebut orang Islam yang beriman, barulah Islam zahir, iman hati. Dia gitu. Ada ni. Dia Islam dan iman ni sebut satu, Islam saja, tidak sebut iman. Sebut satu, iman saja, tidak sebut Islam. Kedua-dua makna sekali. Orang Islam tak sebut iman. Mana orang Islam ni? Orang yang terima zahir dan percaya hati akan Allah dan Rasul. Dia gitu. Tapi kalau didatangkan dua, orang Islam yang beriman. Orang Islam ni terima zahir, orang beriman ni percaya hati akan Allah dan Rasul. Lain lalu lah. Ada ni. Contoh kita taufik dan hidayah tu lah. Taufik lain, hidayah lain. Hidayah ni benda sebenar, kita nampak sebenar. Benda tak sebenar, kita nampak tak sebenar. Itu hidayah. Mana pun sebenar contohnya. Kita nampak belajar ni mesti. Sebab ni kewajipan ijma' ulama'. Dan kita nampak kalau tak belajar, memang punah ranah lah. Kita nampak gitu. Itu hidayah. Ada orang tak ada hidayah ni, dia tak nampak pun. Belajar ke tak belajar ke, sama je. Kita tak belajar pun, kita semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal. Mana dia tak nampak belajar ni hak kewajipan ijma' ulama' tak nampak. Tak nampak benda sebenar ni sebenar. Belajar ni wajib ni tak nampak wajib. Tak nampak wajib. Nak belajar bolehlah, tak mau belajar pun tak ada masalah. Kita iman kita, akidah kita comel, belajarnya tidak. Pada ni dia tak nampak perkara sebenar tu sebenar, perkara yang batil, yang palsu, yang salah tu salah. Dia tak nampak bahawa kalau tak belajar fardhu ain berdosa besar. Dia tak nampak tu. Dia tak nampak. Apa? Tak ada hidayah. Kemudian taufik pula, kekuatan. Memanglah belajar ni wajib ijma' ulama'. Memanglah kalau tak belajar kau berdosa yang besar. Tapi kenapa tak belajar? Tak ada kekuatan pula nak belajar. Alasannya, alasan lah. Masa lah apa tu. Alasan. Apa? Nak. Nak 1000 dalih tau. Tambah 1000 alasan. Apa ni? Gitulah. Kalau nak, cara nak.
Kalau tak embuh kau macam-macam lah. Mana ni? Macam dia seorang je sibuk. Cuba tanya orang yang belajar. Tak sibuk ke? Yang pelik kadang-kadang orang yang sibuk lagi ni, hok kerja hok pakat tinggi ni, boleh belajar. Orang tak sibuk, hok duk pakat bawah ni, tak belajar. Kenapa alasan sibuk? Ni orang pakat tinggi ni, kerja sibuk ni, kepala otak pun sibuk ni berat kepala otak ni. Padahal dia gaji besar. Sebab apa? Ni, tenaga ni penat, otak pun penat. Belajar tetap. Orang yang bawah ni duduk saja. Macam kata gak tu lah. Gak mikir dia. Ada duduk saja. Jadi driver, bawa je kereta nak pergi ke mana. Tak payah mikir banyak. Relax je. Pada ni. Lepas tu belajar. Duduk. Apa? Tak ada masa. Tu. Sama je. Nak ke tak ambuh je. Jadi dia nampak belajar ni wajib. Tak belajar ni berat sangat. Tapi tak ada kekuatan dia. Tak ada taufik dia panggil. Kekuatan untuk mengerjakan suruhan, kekuatan untuk meninggalkan larangan. Satunya hidayah, perkara sebenar nampak sebenar. Taufik, kekuatan untuk melakukan perkara sebenar. Perkara yang salah nampak salah, hidayah, kekuatan untuk meninggalkan perkara yang salah. Itu taufik. Memanglah salah memang salah, tapi sekarang nak buat macam mana? Tengok hidayah dia ada, taufik dia tak ada. Tak ada kekuatan dia panggil. Pandai ni. Tak ada kekuatan. Tetapi kita biasa berdoa, Allahumma hdini fi man hadait, wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini, minta hidayah je, taufik tak minta. Hanya nak nampak benda sebenar-sebenar je. Hanya nak nampak benda salah-salah je. Kekuatan taufiknya di mana? Hanya minta hidayah sahaja. Kenapa tak minta taufik? Kenapa minta hidayah sahaja? Dia hidayah makna dia sendiri, taufik makna dia sendiri. Tapi kalau datangkan satu, kedua-dua sekali masuk. Allahumma hdini, kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kita perkara yang sebenar-sebenar, serta Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengerjakan. Dan hidayah yang kita minta ni, kita minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita benda yang tak sebenar, dan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita boleh meninggalkan benda yang tak sebenar. Itu hidayah. Tadi kata hidayah lain, taufik lain. Kalau sebut dua, taufik dan hidayah, lain. Tapi kalau sebut taufik saja, makna hidayah masuk ke dalam taufik. Sebut hidayah saja, makna hidayah dan taufik masuk ke dalam makna hidayah. Dia gitu. Ada ni. Jadi minta hidayah tu makna minta taufik dan hidayah lah. Sama juga Islam dengan iman. Jadi Islam lain, iman lain. Sebut satu antara dua, masuk ke dua-dua. Jadi sebagai orang Islam, zahirnya dua kalimah syahadah. Sebagai orang beriman dengan Allah dan Rasul. Ni. Tu hak zahir, hak ni hak hati. Hak zahir ni bahagian Islam. Bahagian Islam ni hukum sesama kita. Hukum sesama kita. Orang Islam dengan orang Islam. Orang Islam dengan orang bukan Islam. Berbeza hukum. Orang Islam dengan orang Islam. Orang Islam dengan orang bukan Islam. Berbeza hukum. Orang Islam dengan orang Islam boleh berkahwin. Orang Islam dengan orang Islam boleh pusaka mempusakai. Sebab pusaka mempusakai ini satu agama ni. Pada ni. Kalaulah kata ayah yang meninggal tu agama asal kafir, anaknya yang masuk Islam, harta ayah tidak dipusakai oleh anak. Ayah yang Islam, tiba-tiba anaknya menjadi kafir wal-iyazubillah, harta ayah yang meninggal ni tak boleh pada anak yang kafir ni. Jadi pusaka mempusakai adalah sama-sama Islam. Mati orang Islamnya, mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Itu hukum Islam sesama Islam atas dunia. Iman, hak ni hukum di sisi Allah, hukum akhirah. Ni. Mana kalau dia hanya Islam pada zahir, kafir di sisi Allah, maknanya walaupun zahir dia orang Islam, ke bumi dia perkuburan Islam, tapi dia orang kafir, kekal seksaan selama-lamanya, bermula daripada alam barzah. Ni.
Islam kita warisi daripada ibu bapa, tetap dak Islamnya kita warisi dari ibu bapa. Iman, ni iman. Iman kena tanam. Kena diajar berkaitan iman ni. Islam, anak kita warisi daripada ibu bapa, anak daripada kita lah, kita Islam, anak kita Islam lah. Pandai ni. Tapi kena tanam iman akidah, sebab iman akidah tidak warisi. Pandai ni. Jadi zahir Islamnya dia kena masyhadat, hak imannya beriman dengan Allah dan Rasul, pergi kepada hak sifat Allah, sifat Rasul, berpegang satu-satu serta wajib berdalil. Bila kita beriman dengan Rasul, dengan Nabi SAW, kita akan beriman dengan malaikat, kitab, rasul-rasul yang lain, beriman dengan hari kiamat, hari akhirah. Hak bawah ni perlu tak berdalil? Tak apa, tak perlu berdalil dah. Ayat Quran kita dah ingat. Ayat Quran sebut kiamat kita dah ingat. Ayat Quran sebut akan dibangkitkan kembali kita dah ingat. Ayat Quran sebut bahisab kita dah ingat. Baca tu baca. Tapi tak ingat ayatnya, tak ada dalil tu, tak apa. Yang nak berdalilnya hak umbi dia, permulaannya beriman dengan Allah, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Wajib berdalil. Jadi kita ni berpegang dengan sifat Rasul menyampai, apa dalil dia? Ni wajib pada syarak. Dia bukan saja kita beriman dengan malaikat, kitab, Rasul, masuk di bawah beriman dengan Nabi SAW yang menyampaikan segala-gala tu. Bahkan kita beriman dengan Allah pun mari daripada kita beriman dengan Rasul, dengan Nabi SAW. Sebab siapakah yang menyampaikan kepada kita berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW. Jadi bukan hanya beriman dengan malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, masuk dia beriman dengan Rasul, bahkan beriman dengan Allah pun masuk dia beriman dengan Rasul. Jangan salah faham ni. Jangan kata besar beriman dengan Rasul daripada dengan Allah, jangan salah faham. Nabi Rasul ni hamba Allah, makhluk Allah yang lemah, sama macam kita lah. Apa yang berlaku tu semua qada berlaku. Sama macam kita ni, pada yang berlaku tu qada. Yang kata sama, itu pilihan Allah Nabi Rasul ni. Tapi nak ceritanya, beriman dengan Allah pun maksud bahawa beriman dengan Nabi SAW. Sebab itulah dalam mazhab Maliki, hina Nabi SAW sahaja, murtad dianya wal'azabillah, dan tidak akan diterima dah taubah untuk kembali kepada Islam. Itu mazhab Maliki, tak ada. Mazhab Maliki, dia hina Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh murtad dia wal'azabillah, dia bertaubah kembali, okey, terima balik dia sebagai orang Islam. Tapi kalau hina Nabi SAW, murtad dia wal'azabillah, dia nak mengucap semula, dia nak bertaubah semula, nak kembali balik kepada Islam, dah ada bunuh dia, tak ada dah, mengucap tak bunuh. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kita, dihina Nabi SAW, kafir, murtad wal'azabillah, kalau dia bertaubah, diterima kembali keislaman dia. Macam contoh Salman Rushdie itulah, ingat tak Salman Rushdie tu, orang Bangladesh tu, Bangladesh ke India. Salman Rushdie tu sampai ke Sudah dia sembunyi, terpaksa berpindah randah, akhirnya rumah tangga dia pun dah lekat. Sebab apa? Siapa perempuan hidup dengan lelaki yang hidup dalam sembunyi, berpindah tempat pun bersembunyi. Sebab apa? Sebab isytihar supaya dibunuh tu dikekalkan. Dah dia kata dia bertaubah dah, tak ada. Mazhab Maliki tak terima dah, bunuh je. Sebab apa jadi hina Nabi ni sampai begitu? Hina Allah Subhanahu Wa Taala, murtad dia wal'azabillah, dia kembali bertaubah, diterima. Sebab bila hina Nabi SAW, makna Allah Taala pun tak beriman dah lah. Sebab beriman dengan Allah Taala, Nabi yang cerita. Kalau Nabi kamu hina, kalau Nabi kamu tolak, tak ada lah kamu nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kamu beriman dengan Allah pun kerana Nabi yang cerita berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah. Pada ni Allah Tuhan yang sebenar lah.
bukan hak puak Yahudi Nasara tu. Hak tu disembah bukan Allah Taala. Disembah Tuhan dia. Hak ada anak lah apalah. Tu bukan Allah Taala tu. Dia kata Tuhan dia nama Allah, tapi bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Tuhan syahadah kita bukan. Oh, samalah kita syahadah kita Allah Taala Tuhan. Orang Yahudi Nasara Allah Taala juga Tuhan. Nama je sama, tapi dia Tuhan lain. Nama sama lah. Pada ni. Sebab itulah kalau boleh buat sekatang, sebab kita ada undang-undang, sekatlah dia daripada menggunakan nama Allah. Pada ni. Sebab apa? Sebab lain dengan dia tu. Tukarkan. Adapun sama-sama pengikut mereka nak sebut Allah Ta'ala Tuhan dia. Untuk penyebaran umum. Untuk penyebaran umum. Bukan kata orang kafir ni cakap sama dia sebut nama Allah, tak boleh ambil tindakan. Tu cakap sama dia tak kena-kena. Penyebaran umum. Jangan guna nama Allah. Sebab apa? Sebab dia Tuhan dia bukan Allah Ta'ala. Tuhan dia ada anak. Tu Tuhan dia nya. Allah Ta'ala ada anak ke? Nabi Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Bukan. Tu bukan Allah Tuhan. Hak kita syahadah bukan. Sebab itulah selagi kita ada kuasa, kita kena halanglah penyebaran. Bukan hak sesama mereka, penyebaran. Sebab apa? Sebab bukan Allah Ta'ala. Dia guna nama je. Malah ni. Jadi kalaulah hina Nabi SAW, tak adaklah beriman dengan Allah Tuhan yang sebenar. Akhirnya bertuhan Yahudi Nasara yang diletak nama Allah, tapi bukan Allah Tuhan yang sebenar. Tu panggil salah guna tu. Mana ni? Ada besarnya hak beriman dengan Nabi, beriman dengan Rasul. Sebab apa? Sebab beriman dengan Allah pun maksud dia beriman dengan Nabi, dengan Rasul. Sebab Nabi lah yang menyampaikan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hak berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, berpegang kejak di akidah serta berdalil. Kena ada dalil. Satu-satu pun kena ada dalil. Mana dalil di sini? Dalil didatangkan dalil tabligh, dalil akal. Dalil akalnya kalau Rasul sembunyi. Kita ingatlah tu. Rasul. Kena baca ikut tulisan dia lah. Sebab dia tulis Ra, Sin, Lam. Bukan Ra, Sin, Waw. Lam bukan. Jadi baca kitab ni kena ikut ditulis lah. Rusul. Dia Rasulun seorang. Rasulani dua orang. Rusulun tiga ke atas. Tu gitu. Kitabun satu. Kitabani dua kitab. Kutubun tiga kitab ke atas. Tu jamak dia panggil. Jadi sini tulis dengan rusul. Kita sebut rusul lah. Tapi kalau dengar dia orang rusul, rasul. Ra, sin, waw, lam. Itu seorang. Di sini bukan nak cerita seorang ni. Nak cerita sekalian rasul-rasul. Mana kalau kita sebut rusul dengan lapah jamak ataupun sebut sekalian rasul-rasul. Boleh ya? Sekalian rasul-rasul. Ataupun ayat panjanglah rusul. Apa makna rusul? Sekalian rasul-rasul. Ni kitab Melayu ni. Kitab Jawi ni kitab Melayu. Tapi kita ikut kitab tulis lah. Kalau sebut rusul, kita baca rusul. Jadi ra tu bagi depan. Kalau ra, sin, waw, lam, ra bagi atas. Dia gitu. Kalau rusul, yelah nak baca pun gitulah jadinya. Kekok jadi. Kalau rusul sembunyi, barang yang disuruh menyampaikan dia akan barang wahyu, nescaya kita ni ummah pun disuruh sembunyi juga. Sembunyi akan ilmu. Akan ilmu kita. Rusul kalau sembunyi akan wahyu, nescaya kita pun disuruh sembunyi juga akan ilmu kita.
Kenapa begitu? Kerana Allah suruh kita mengikut mereka itu, mereka itu. Bukan mengikut akan dia seorang, mereka itu. Rusul tu lah. Nescaya kita pun disuruh sembunyi juga akan ilmu kita. Kalau Rasul sembunyi, kita pun sembunyilah ilmu. Allah suruh kita sembunyi ilmu lah. Kenapa begitu? Kerana Allah suruh kita mengikut mereka itu. Allah berkata kita ikut Rasul kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut oleh kamu akan daku, akan Nabi SAW. Kita diberitahu ikut Nabi, ikut akan Rasul. Jadi apabila Rasul sembunyi, kita pun disuruh sembunyi jugalah. Maka telah maklum, telah diketahui dah. Dan maka telah maklum, telah diketahui Allah murka. Jangan maka telah maklum Allah, jangan gitu. Maka telah maklum Allah, bukan qoma lah dah. Maka telah maklum, mana kita tahu dah. Apa yang kita maklum ni? Allah murka. Allah murka orang yang sembunyi ilmunya. Bukan Allah murka sahaja, bahkan Allah laknat. Bukan hanya murka, Allah laknat. Apabila kita maklum dah Allah murka bukan laknat pada orang yang sembunyi ilmu, maknanya kita tidak boleh sembunyi ilmu. Apabila kita tak boleh sembunyi ilmu ni sebab apa? Sebab kita diperintah ikut Rasul. Maka Rasul pun tidak sembunyi juga wahyu. Nak ikut tu. Maka tetaplah Rasul. Ada dua, nombor dua pula. Kalau kita tak Rasul dah lah. Rasul. Sebab apabila letak nombor dua ni, dia bawa pada berganda, bukan? Jadi kalau kita, bahasa kita, kalau letak nombor dua ni jadi banyak. Kan gitu? Kadang-kadang nombor dua ni dia kira banyak dah ni. Kalau banyak apa rusuh-rusuh tak apalah. Maka tetaplah rusuh-rusuh tak boleh menyampaikan. Dan mustahil lawannya iaitu rusuh sembunyi ilmu, sembunyi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai dalil akal. Kalau dalil ayat Al-Quran, contoh ayatnya, ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rasul. Bukan ya rusul. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini baligh, sampaikan oleh kamu. Baligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan oleh kamu akan barang yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad min rabbik, dari Tuhan engkau ya Muhammad. Jadi ya ayyuhar rasul, ar-rasul di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan oleh kamu. Kita pun berpegang Rasul menyampaikan. Itu dalil ayat Al-Quran. Kalau kita pakai dalil akal tadilah, kalau Rasul sembunyi, maka kita pun disuruh sembunyi jugalah. Sebab kita disuruh ikut Rasul. Maklum dah kitanya sembunyi ni bukan Allah murka saja, bahkan Allah laknat. Maka nyatalah Rasul tidak sembunyi, Rasul menyampaikan. Dalam ayat ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu mereka yang menyembunyikan akan barang yang kami turunkan kepada mereka daripada segala tandaan-tandaan. Mereka sembunyikan. Yal'anahumullah, melaknat akan mereka itu oleh Allah, wa yal'anahumul la'inun, dan melaknat akan mereka itu oleh segala yang melaknat. Dalam hadis Nabi SAW sabda, katimul ilmi mal'unun,
Orang yang sembunyi ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sembunyi ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya molek-molek dengan dianya. Dia nak sembunyi ilmu. Saya ni nak boleh kerja di Pandan ni, belajar lama mana ni, habis duit banyak mana ni. Oh, kamu nak tahu, belajar sendirilah. Pakai belanja sendiri. Ini korbankan masa sendiri. Kita nak boleh ke ilmu ni, banyak mana belanja digunakan, banyak mana masa digunakan. Dia senang-senang nak tanya hukum, belajar sendirilah. Kalau jawab gitu, kejut orang. Alah, nak belajar banyak mana habis belanja. Sebab syarat nak dapat ilmu ni, di antara syarat 6 syarat hak Imam Syafi'i letak nak beli ilmu ni, ada belanja. Antara syarat dia ada belanja. Kalau tak ada belanja, alah, tak ada belanja, faham tak ni? Nak makan, nak minum, nak beli kitab, akhirnya belajar sambil bekerja. Bila belajar sambil bekerja, ilmunya boleh kodok-kodok. Sebab apa? Bila bekerja tak fokus pada belajar, ilmu nak boleh macam mana? Sebab apa dia gitu? Sebab tak ada belanja. Ada orang yang cerdik, hemah tinggi, cerdik, masa sekolah tu memang sekolah budak cerdik lah, tapi dia nak belajar agama. Bila nak belajar agama ni, mak ayah tak setuju lah, muka cerdik. Nak belajar kamu duduk pondok ni, hak nakal-nakal tu, hak tak boleh nak kontrol dah. Nak pergi mana budak ni, tak terkawal dah di atas pondok. Jadi pondok tempat pemulihan akhlak. Jadi kalau cerdik kok, mak ayah marah, tak sapok teguh. Nah. Akhirnya kok macam-macam lah berlakunya. Kena kerja lah. Kena kerja ni faham-faham lah. Tak boleh nak belajar macam orang lain. Ada yang siapa mereka, siapa aku sudah. Tapi ditanggung oleh, tak silap, adik-beradik yang tanggung. Adik-beradik tanggung tu pun mak ayah tak tahu. Adik-beradik tanggung tu pun mak ayah tak tahu. Mak tahu marah. Budak cerdik, budak you. Tak ambuh nak masuk pondok. Marah mak ayah. Siapa tak pergi belanja? Tak pergi belanja sungguh-sungguh. Tapi adik-beradik dia senyap-senyap tanggung. Akhirnya jadi tok guru. Kemudian tu mak ayah terima dah lah. Jadi tok guru dah. Tak nak kata gua ni. Sebab apa? Nak makan gapo? Ngaji pondok nak makan gapo? Nak makan gapo? Makan nasi. Macam orang lain juga. Bukan makan nasi saja, makan burger boleh makan juga duk pondok pun. Makan burger boleh, nak makan apa lagi? Orang lain boleh makan, kita duk pondok boleh makan juga. Bukan tak boleh makan. Tinggal kau pondok ni makan pasir, makan kayu batu orang kali. Tak boleh lah senang macam orang lain. Tak apalah, hidup sementara. Hidup sementara. Anak tu senang. Anak senang-senang, kita hidup lagi ni, ditinggal dah kita. Tinggal. Berbangga dengan anak hebat-hebat. Kena PKP, lama mana tak jumpa. Kan? Kalau tak PKP pun balik hari raya je. Gitu je. Lepas tu klik-klik sekelamin tu. Mu tengok aku tengok mu. Tu hidup lagi tu. Sudah tinggal sekelamin. Akhirnya tak ada seorang, tinggal seorang. Tinggal seorang ni pun tak percayalah duduk rumah seorang. Wak gilah duduk kat anak. Bukan duduk dengan anak, duduk dengan menantu. Menantu pula tak kenal mana pula. Sebab apa? Orang kampung. Orang ni hidup. Tak ada ke mana pun sementara atas dunia ni. Hak ni benda yang boleh kita tengok lah. Boleh berlaku benda yang bukan cerita jauh-jauh dah. Hak ni cerita dekat-dekat je ni. Kau berlaku dekat-dekat je. Tak ke mana pun. Sementara je. Sementara. Siapa pekat begitu? Bertahun. Bertahun. Tapi ditanggung. Hak ni cerita ni ditanggung oleh adik-beradik tanpa pengetahuan ibu bapa. Tak tahu marah. Sebab apa? Bersubhat orang kira. Bersubhat. Sampai akhirnya dia tok guru.
Kemudian terima dah lah. Kita ni nak ilmu mana? Ilmu yang sebenar. Mana ilmu yang sebenar? Ilmu yang kita nak pada masa kita nak mati. Ilmu mana kita nak? Kalau kita nak mati, kita nak cari hak mana? Nak cari hak CJ tinggi dunia ke? Nak cari hak ilmu Quran hadis? Masa kita nak mati, nak hak mana? Itulah ilmu yang sebenar. Di syarat dia, syarat nak belajar ni kena ada belanja. Belanjanya besar, korbankan masa. Tiba-tiba nak ilmu, mari tanya. Masa duduk belajar, selesai habuk pun dak sapok. Mau belajar sendiri betul. Sembunyi ilmu. Di sungguh ni dia tak sama dengan orang Kelantan. Saya dulu, yelah kadang-kadang puas-puas hari Minggu saya turun orang Kelantan balik kampung. Nak balik Terengganu ni jauh, naik bas gitu. Balik jarang-jarang lah. Mana kalau puas-puas hari Jumaat tu, kau ikut kawan-kawan lah balik kampung dia. Turun balik kampung. Balik kampung puak dia ni, orang Kelantan ni, dia kena standby bawa kita. Sebab malang kena ngajar lalu dah. Pada ni mengajar ni mana ni orang tua duduk kiri kanan orang tua ni akan tegur kalau ada tempat tak betul. Sebab orang tua duduk tepi-tepi dinding tu nampak duduk pengguk kolej tekok tu bukan tidur. Jangan duduk main. Awang baca semula tak betul tu. Duduk kolej tekok hok tepi dinding. Kita katakan kalau kolej sungguh. Ni dok ni kolej tekok baca salah dia tegur. Apa tu disuruh berlatih. Jadi balik kampung ni dia kena mikir dah. Nak ajar apa orang kampung ni? Tak boleh balik saja. Tapi orang kampung ni ialah pagi makan pagi juga. Nak pergi pondok siap dah ke dah orang kampung. Ada beras, ada ikan kering, ada belaka dah. Ada lah. Orang kampung sapok dia gitulah. Bukan orang senang. Maknanya apabila budak ni jadi pandai, tak lagi lain. Bila kadang-kadang bila jadi pandai, orang buat natu. Orang buat natu ni tujuan dia nak suruh duduk khidmat di kampung isteri lah. Tak boleh. Dia kena di kampung dia juga. Sebab apa? Sebab orang kampung dia tanggung dia. Bukan tanggung sepenuhnya, ada beras gitulah kampung tanggungnya. Mana tak boleh. Boleh kata boleh bining duduk khidmat kampung bining. Kalau tak ada kena-kena, tak boleh. Dia kena duduk di kampung dia juga. Jadi macam ikat kontrak lah. Macam sign kontrak lah. Kita Terengganu ni, kalau belajar pondok selalu dululah. Orang nak tengok je. Lama mana berhenti? Lama mana belajar? Aku kata dah sekat jalan. Nak tunggu tu. Nak tunggu bila berhenti. Sekolah molek-molek, tinggal masuk pondok nak tengok. Lama mana dia tahan? Kampung gitu. Dia tunggu lama mana tahan. Boleh tahan lama. Lama dah belajar tu. Bining yang pulaknya. Dia rasuk bining pulak. Gitu lah. Orang kampung. Dia tak penting ilmu ni. Dia tak penting. Lepas ada ilmu, tanya hukum hakam. Mungkin belajar sendiri. Tak boleh gitu apa. Sembunyi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia berilmu, orang tidak nak ambil manfaat, dia tidak wajib menyampaikan. Dia hanya beramal untuk diri dia. Dia hanya mengajar kepada keluarga sahaja. Melainkan kalau dia tengok benda mungkar, benda mungkar dia kena perbetulkan lah. Tengok benda mungkar, dia wajib kena perbetul sebab dia berilmu. Mungkar mana? Mungkar akidah masing-masing. Tak boleh kita tak boleh nak tegur ni, tak boleh nak perbetul sebab akidah masing-masing. Semua cakap asbab. Makan kenyang, minum air hilang dahaga. Cakap asbab. Pegangan masing-masing mana kita nampak tu. Yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri sendiri. Tu cakap adab. Dia berpegang macam mana? Dia dengan Allah mana kita tahu. Jadi mungkar akidah nak tegur macam mana? Mungkar kerana riak, ujub, takabur, hati masing-masing tak nak tegur juga. Mungkar hak mana? Mungkar kesalahan dalam sembahyang. Manakah kesalahan dalam sembahyang? Hak mungkar, hak ijma' ulama.
Hak ijma' ulama. Dia semayang gerak banyak kali, kepala dia bergerak. Itu bukan ijma' ulama. Mazhab Syafi'i je batalnya, mazhab Hanafi Maliki tak batal pun. Mungkar ke tak? Tak mungkar lah. Tak tegar pun tak apalah. Ada ni. Hak mana hak mungkarnya? Dia sujud sekali, dia buat macam rokok. Tu mungkar. Sebab apa? Ijma' ulama sujud wajib 2 kali. Apa wajib tegar. Lepas tu nak tegar mana? Tak ada lah. Sebab apa? Sebab masing-masing. Taharah tak betul. Di rumah dia taharah. Tapi kalau kita tengok, dia duduk kat pahit tu, dia basuh muka celes-celes je, tengah muka je. Tu kena tegar lah. Sebab itu mungkar. Sebab apa? Sebab kawasan muka tak rata. Dia sising lengan baju ni, takut keduk. Dia sising tak habis siku. Maknanya basuh tengah lengan je. Kena tegar lah. Sebab apa? Itu mungkar. Sebab wajib sampai ke siku. Siku masuk ke dauk. Jumhurnya masuk siku. Ada pandangan mengatakan siku tak masuk. Sampai tak kat siku cukup dah. Siku tak masuk. Tapi ini pandangan tak ni sebut hukum je ni. Pada ni. Kaki pun sampai setakat buku lali je. Buku lali tak masuk. Tapi ittifaq 4 mazhab, tapi tidak ijma' lah. Siku wajib kena basuh. Buku lali 3 basuh kaki wajib kena basuh. Kita tengok di buku lali tak sampai. Biar kedilah, bukan ijma' ulama. Jadi ada ilmu sekalipun hak wajib kita beritahu ada benda yang mungkar, yang jelas. Ni kalau orang yang tidak nak minta nak, bukan orang tak minta nak belajar lah kita kata. Biasa je orang belajar agama balik kampung, dia buat kerja kehidupan orang kampung gitu je. Orang tak minta mengajar, sudahlah tak mengajar lah. Apabila orang luar minta, mengajar luar. Satu malam, akhirnya habis dah malamnya. Baru kampung nak minta. Orang kampungnya. Tak ada dah, malam penuh dah. Ada kawan seorang tu, dia cerita gitu lah. Ada malang dah. Allah, kampung lain ajar, kampung sendiri tak ajar. Dah mula minta. Tak minta. Orang luar minta. Habis dah malang, baru nak minta. Tak ada dah lah. Dia gitulah dia. Orang kampung sendiri ni dia tak ada bisa lah. Ada ni. Kamu dia tak ada bisa lah. Dia tengok macam ni budak ni, masa dia budak aku sakit kepala je dia. Nampak gitu lah. Dah masa budak, dah masa budak kan. Kita orang tua ni kadang-kadang tersakit kepala dia. Sekarang ni dia pandai. Kita nak belajar dengan dia pula. Tersakit kepala. Malu gitu. Jadi dia payah sikit tu. Ginilah macam Tok Bomo kampung lah. Orang kampung tak tahu pun dia Tok Bomo. Orang mari dulu luar cari. Orang kampung pun pelik. Dia Tok Bomo? Kita pun tak tahu dia Tok Bomo. Orang mari dulu luar tahu. Dia orang kampung tak tahu. Apa tak bisa. Dia gitulah. Macam mana Nabi SAW di Mekah. Berapa ratus orang je masuk Islam. Duduk di Madinah? Ada ni. Duduk kampung diri gitulah. Walha Nabi ni maknanya Al-Amin. Orang yang berjuh daripada kecil lagi. Tak ada sebarang apa pun hak tak molek di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tidak terima. Dibakiklah keturunan lah, tok nenek dululah. Dibakik gitu lah. Walau sepatutnya orang Mekah lah terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi ni sebaik-baik manusia. Tak ada kecacatan pun di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah tak terima, nak bunuh laginya. Bukan kata tak terima, nak bunuh laginya. Tapi di mana yang diterimanya? Di Madinah. Orang suku Sakat terima dengan tangan terbuka. Siapa di Madinah? Orang suku Sakat ni. Orang negara lain boleh yang terimanya. Begitulah. Tak pelik tu. Jadi kalaulah berilmu tapi tidak diminta supaya curahkan ilmu, tidak berkewajipan. Melainkan ditengok perkara mungkar. Hak mungkar tadilah. Hak zahir sedikit sajalah hak ijma' ulama. Hak akidah, akidah masing-masing dengan Allah. Hak mungkar hati riya ujub takabur, hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembunyi ilmu bila dituntut, diminta,
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena sapalah. Kena sapa. Balighu anni walau ayah. Ini hadis ni biasa diceramahkan. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi ingat baik tau. Ambil molek hadis tu. Balighu anni, Nabi kata. Sampaikan oleh kamu daripada aku. Bukan daripada akal. Jadi sampaikan ni hak kita belajar ada silsilah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah anni. Kenapa boleh hadis tu? Balighu anni, sampaikan oleh kamu daripada aku, daripada Nabi. Mana apa? Daripada Nabi ni daripada kena belajar lah, kena belajar. Jangan pula saya rasa pula dalam bab hukum hakam agama. Ni gamuk-gamuk lah, pandangan saya lah. Tak ada. Nak hak anni, hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kena pastikan. Betul lah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan daripada aku. Jangan duk reka sendiri, jangan duk pakai akal, tu salah. Tapi sampaikan ilmu pun yang dituntut oleh orang yang mana kita belajar. Kalau orang tanya dengan kita dah tahu, wallahu a'lam. Belajar lama, dah lama pun bukan tahu belaka. Ini kadang-kadang pelik kot orang kita ni. Wallahu a'lam. Dah lah. Ustaz agak macam mana? Dia suruh agak pula. Kalau nak suruh kata ustaz agak kata, awak agak diri pun cukup dah. Agak je lah. Kalau saya agak kan salah. Dah kalau ustaz agak pun salah juga. Dah lah kata wallahu a'lam tu. Tanya lagi. Pandangan, ustaz tak ada pandangan, dia hanya menyampaikan hukum. Rasa-rasa ustaz macam mana? Tak ada rasa-rasa dalam hukum agama ni. Kena daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah. 3, 4 fatanah, arti cerdik, dengan sekira-kira dapat mengalah perkataan lawannya. Wallahu a'lam.